Tun Mahathir nafi letak jawatan. Isu beli adun, pemimpin bersatu hentam Tun Mahathir. Isu pengampunan Anwar, ini jawapan peguam Tun Mahathir. Guan Eng dakwa, Perikatan Nasional balas dendam siasat projek Pakatan Harapan. Saya tidak letak jawatan. Isu peletakan jawatan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan masih belum reda. Ketika sesi perbahasan usul rang undang-undang perbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan 2020 di Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Gerik Datuk Hasbullah Osman membangkitkan bahawa Perikatan Nasional bukan punca kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Bingkas bangun Dr. Mahathir berkata, ahli-ahli parlimen kerajaan seperti tidak memahami situasi ketika itu. Jelas ahli parlimen Langkawi itu bekas partinya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, yang dahulunya meninggalkan Pakatan Harapan, membuatkan gabungan itu hilang kuasa memerintah. Saya tidak letak jawatan, tapi ahli-ahli daripada kerajaan ini, Perikatan Nasional, mungkin tak faham cara-cara perlembagaan persekutuan. Apabila Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, maka gabungan pun jatuh, tidak jadi kerajaan lagi. Kalau dia Pakatan Harapan tak jadi kerajaan, macam mana saya nak jadi Perdana Menteri? Kita sudah tidak jadi kerajaan, menteri termasuk kepada menteri. Jadi macam mana saya nak letak jawatan lagi? Saya sudah tidak ada jawatan. Saya fikir payah nak difahamkan. Ini berkali-kali macam tak boleh dengar, katanya ketika mencelah ucapan Hasbullah pada 24 Februari lalu. Kabinet Pakatan Harapan secara automatiknya terbubar selepas Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Isnin. Selepas itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak berkenan untuk membatalkan pelantikan menteri-menteri atas nasihat Perdana Menteri. Perkara itu tertakluk dalam peruntukan perkara 43/5 Perlembagaan Persekutuan pada 24 Februari 2020 selaras dengan peletakan jawatan Perdana Menteri. Kemelut politik negara ketika itu selesai apabila Al-Sultan Abdullah berkenan melantik Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Tindakan itu dimulakan dengan langkah syaratan yang merujuk kepada keluarnya Bersatu dan sejumlah anggota Parlimen PKR diketuai Muhyiddin dan Azmin Ali daripada Pakatan Harapan untuk menubuhkan gabungan Perikatan Nasional bersama-sama UMNO, PAS, Gabungan Parti Sarawak dan beberapa parti kecil lain mengambil tempat. Mengulas mengenai itu, Dr. Mahathir berkata, langkah itu dibuat oleh individu yang melakukan pengkhianatan kepada kerajaan ketika itu semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Saya cuma memberitahu kepada Yang di-Pertuan Agong, iaitu saya letak jawatan. Ini bukan bermakna saya buat keputusan sendiri nak letak jawatan. Apabila parti saya keluar daripada Pakatan Harapan, Pakatan Harapan tidak jadi kerajaan lagi dan semua anggota Pakatan Harapan tentulah tergugur kerana tindakan itu, dan tindakan itu adalah satu pengkhianatan kepada janji kita. Kita dipilih oleh rakyat. Rakyat percaya bahawa perjuangan kita ialah untuk melawan kleptokrasi. Tetapi apabila kita berada dalam kerajaan, kita sabotaj kerajaan kita sendiri kerana nak jadi Perdana Menteri, katanya lagi. Terbaru, Najib bernada sinis membalas Dr. Mahathir berhubung kenyataan tidak letak jawatan. Najib secara sinis berkata, dia mana ada letak jawatan? Dia tak letak jawatan. Tak ada, sindir beliau. Sindiran itu dibuat Najib dalam hantaran di laman Facebooknya sambil memaparkan surat peletakan jawatan Mahathir yang dibuat pada 24 Februari 2020. Bila kita dah sampai waktu, dah tua umur macam tu, tak payahlah buat tomahan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad diingatkan tidak melakukan tuduhan melulu, apatah lagi dakwaan rasuah untuk membeli sokongan wakil-wakil rakyat di Sabah yang kini beralih arah daripada warisan. Setiausaha Agong Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin menegaskan Dr. Mahathir tidak sewajarnya menggunakan tomahan itu untuk meraih simpati rakyat, lebih-lebih lagi pada pilihan raya nanti. Kadang-kala bila kita sudah sampai waktu, sudah tua umur macam itu, tak payahlah buat tomahan, tak elok. Kita kadang-kala kita kena kaji juga berapa lama lagi kita nak tinggal dalam politik. Jadi kalau buat tomahan yang bukan-bukan, ini berdosa, katanya pada sidang media di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Beliau mengulas kenyataan Dr. Mahathir semasa pelancaran calon bebas bagi PRK Dun Slim yang membuat tuduhan kononnya
13 ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang menyokong bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman bagi membentuk kerajaan baru. Menurut Dr. Mahathir, Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut didakwa membayar RM5 juta hingga RM32 juta kepada wakil rakyat pro warisan untuk menyokong Musa bagi membentuk kerajaan negeri Perikatan Nasional di Sabah. Dalam pada itu, Hamzah juga menafikan dakwaan ahli Parlimen Langkawi itu sambil menyifatkan Dr. Mahathir cakap tak serupa bikin. Malah beliau sendiri menghubungi beberapa ahli Parlimen untuk lompat parti. Saya nak maklumkan, saya tak pernah bagi pun sesiapa dan siapa yang bagi duit, saya pun tak tahu. Sebab itu, saya tak mahu menuduh orang. Ketika kita tengah berbincang dulu, ini dalam Parlimen Mei lalu, saya nak maklumkan ada ahli-ahli bekas Bersatu, bukan ahli tapi ahli Parlimen Bersatu yang ditelefon oleh mereka dengan janji macam-macam. Sama je perangai, cakap lain, buat lain, tegasnya. Langkah Dr. Mahathir menuduh beliau membayar jumlah tertentu itu sebenarnya boleh menyebabkan rakyat mula muak dan hilang kepercayaan kepada perjuangannya dalam politik meskipun dengan menubuhkan parti baru. Saya sudah letak dia begitu tinggi. Malah saya ingat, rakyat sudah meletak dia begitu tinggi. Tetapi kalau sudah sampai masanya melakukan banyak sangat tomahan dan akhirnya orang tak percaya lagi. Apa lagi rakyat mahu? Lupakan yang lain. Cuma fokus Perdana Menteri dan ahli-ahli kabinet yang sekarang ini menyusun untuk memastikan kita akan lebih maju ke hadapan dari sebelum ini, katanya lagi. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa Lembaga Pengampunan memberikan nasihat yang salah kepada Yang di-Pertuan Agong YDPA dalam memberikan pengampunan penuh terhadap Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipenjara atas kesalahan meliwat bekas pembantu peribadinya. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah yang mewakili Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz selaku plaintiff berkata komposisi Lembaga Pengampunan juga tidak teratur ketika itu. Maka nasihat yang diberikan oleh Lembaga Pengampunan kepada YDPA adalah tidak sah. Dalam isu ini, yang salah adalah Lembaga Pengampunan dan bukannya YDPA. Pihak kami mencabar nasihat yang salah diberikan oleh Lembaga Pengampunan kepada YDPA di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Katanya ketika berhujah terhadap permohonan Anwar dan Lembaga Pengampunan bagi membatalkan saman dikemukakan Muhammad Khairul Azam berhubung pengampunan penuh yang diberikan terhadap Presiden PKR itu. Menurut Muhammad Hanif, pengampunan hanya boleh diberi kepada pesalah bertujuan untuk menamatkan atau menggantung sesuatu hukuman dan bukannya membatalkan sabitan yang diputuskan oleh mahkamah. Jika sesuatu sabitan itu dibatalkan, ia bermaksud kita memainkan peranan mahkamah kerana hanya mahkamah yang boleh mendengar keterangan dan bukti dan mahkamah juga yang boleh membuat keputusan, katanya. Peguam Jelela yang mewakili Anwar pula berhujah bahawa pengampunan penuh yang diberikan oleh YDPA tidak boleh dicabar di mahkamah dan plaintiff Muhammad Khairul Azam juga tidak mempunyai locus standi atau kedudukan di sisi undang-undang untuk meneruskan tindakan saman berkenaan. Tuntutan saman plaintiff adalah remeh, mengaibkan serta suatu penyalahgunaan proses mahkamah, katanya yang turut memaklumkan menurut Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, YDPA boleh membatalkan sabitan yang diputuskan oleh mahkamah. Peguam Kanan Persekutuan Natra Idris berkata pihaknya juga bersetuju dengan Peguam Lela bahawa Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan membolehkan YDPA mengeluarkan perintah pengampunan untuk sabitan. Hakim Dato' Akhtar Tahir kemudiannya menetapkan 21 September untuk keputusan permohonan itu dan mengarahkan ke semua pihak terlibat memfailkan hujahan lanjut sekiranya ada sebelum atau pada 21 Ogos. Pada 26 Februari lepas, Muhammad Khairul Azam selaku plaintiff memfailkan saman itu menerusi Tetuan Raja Riza and Associates dengan menamakan Lembaga Pengampunan dan Anwar selaku defendant pertama dan kedua. Mengikut penyataan tuntutan, Muhammad Khairul Azam berkata pada 10 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 5 tahun yang dijatuhkan oleh Mahkamah Rayuan terhadap ahli Parlimen Port Dickson itu atas dakwaan meliwat bekas pembantu peribadinya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Bagaimanapun, peguam itu mendakwa bahawa 9 Mei 2018 selepas pilihan raya umum ke-14 dan kerajaan baru dibentuk, beberapa tindakan salah dan tidak berperlembagaan telah dilaksanakan bagi memastikan Anwar mendapat pengampunan dan dibebaskan daripada hukuman penjara yang sedang dijalaninya. Dakwa plaintiff selepas 2 hari kerajaan baru dibentuk, Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam sidang media pada 11 Mei 2018 mengumumkan bahawa YDPA telah bersetuju memberikan pengampunan penuh kepada Anwar. Muhammad Khairul Azam mendakwa pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar adalah bercanggah dengan Perkara 42
3(4) dan (5) Perlembagaan Persekutuan berikutan kuasa pengampunan oleh YDPA hendaklah dilaksanakan dengan nasihat oleh Lembaga Pengampunan. Dakwanya, Lembaga Pengampunan belum dibentuk dengan sempurna selepas pembentukan kerajaan baru dan adalah mustahil bagi Lembaga Pengampunan dapat bersidang memberikan nasihat kepada YDPA bagi memberikan pengampunan kepada Anwar. Oleh itu, plaintif antara lain memohon pengisytiharan bahawa Lembaga Pengampunan telah ditubuhkan secara tidak sah di sisi Perlembagaan Persekutuan bagi tujuan bersidang dan seterusnya menasihati YDPA berkenaan rayuan pengampunan Anwar mengakibatkan nasihat yang diberikan kepada YDPA adalah tidak sah dan terbatal. DAP mengecam tindakan Perikatan Nasional untuk menyemak semula diskaun 18% bagi tol projek Lebuh Raya Utara Selatan atau PLUS yang dilaksanakan Kerajaan Pakatan Harapan dan membekukan sebarang langkah awal untuk menghapuskan Lebuh Raya bertol. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng mendakwa kini jelas Kerajaan Perikatan Nasional mengamalkan politik balas dendam dengan merungkai segala usaha dan dasar yang dilaksanakan oleh Pakatan Harapan termasuk pemberian diskaun 18% untuk pengguna Lebuh Raya PLUS. Namun, dalam kegairahan mereka membalas dendam, Perikatan Nasional lupa yang mereka sebenarnya sedang menghukum rakyat iaitu pengguna Lebuh Raya PLUS yang bakal menikmati penjimatan RM500 juta untuk tahun 2020 dari pengurangan tol tersebut. Kerajaan juga akan menjimatkan RM600 juta pada tahun 2020 kerana tidak perlu membayar pampasan kepada PLUS berikutan pembekuan kenaikan kadar tol. Katanya dalam kenyataan, pada Selasa lalu, Menteri Kanan Infrastruktur Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kerajaan akan mengkaji semula impak penurunan kadar tol sebanyak 18% kepada PLUS yang turut dikuatiri mempengaruhi dasar penswastaan negara dalam hal berkaitan tol dan Lebuh Raya. Fadilah berkata, kajian itu perlu dibuat untuk melihat arah tuju kesan penurunan kadar tol itu kepada Lebuh Raya lain termasuk yang sedang dalam pembinaan serta yang akan dibina. Sebelum ini, Kerajaan Pakatan Harapan mengumumkan pengurangan kadar tol sebanyak 18% bagi pengguna kenderaan persendirian di semua Lebuh Raya milik PLUS dilaksanakan 1 Februari ini. Menurut Guan Eng, dasar memanfaatkan rakyat yang dilaksanakan oleh Pakatan Harapan mungkin akan ditarik balik disebabkan politik balas dendam Perikatan Nasional. Katanya tindakan itu amat tidak bertanggungjawab dan akan mengakibatkan ramai pengguna Lebuh Raya PLUS terjejas. Lebuh Raya PLUS terdiri daripada New Klang Valley Expressway NKVE, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Elite Link Kedua, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 atau LPT2, Lebuh Raya Butterworth Kulim BKE dan kedua-dua Jambatan Pulau Pinang. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.